Okey, tempat untuk rendaman tray ni penting juga kita nak cuci sebenarnya sebab kita nak elak daripada bakteria-bakteria ataupun kulat-kulat yang tak dingin ni lah. Jadi tray rendaman untuk semaian ni kalau boleh dalam keadaan yang bersih ya. Kalau tak payah nak pakai yang mahal-mahal kan boleh pakai sunlight ni je, antibakteria. Kalau nak canggih nak pakai yang mahal-mahal tu terpulang lah. Kita tak melarang kan. Macam mana bang? Ada komen? Boleh berjimat, kita berjimat. Kan? Kalau jadi golongan-golongan bangsawan tu tak pastilah. Yang tahap dewa-dewa tu Kesannya sama aja. Pengalaman yang Abang Syed ni buat, kita pakai yang biasa-biasa tu cukup. Yang penting kita tahu apa fungsi dia. Dan kita tahu yang lebih baik kalau kita tahu fungsi dia tu, kita tahu barang yang kita guna tu sebenarnya dah bagi kesan maksimum tu belum. Kalau belum mungkin kita kena ulang 2-3 kali. Panas sungguh petang ni. Balik, mari. Ini untuk rendah tray. Okey, ni kita guna racun PVQ ataupun dia punya AI dia Promocap plus Fosetil. Bang tunjuk sikit bang. Ini untuk kalau kita nak buat untuk rawatan tray lah. Kita jaga betul-betul lah untuk anak semai ni. Jadi 50 depan sikit. Jadi kalau kita nak pakai tu, jadi seeloknya kita pakai ikut label lah. Label yang ada tertulis dekat kertas ni. Ni air dah buang dalam berapa liter lah? 100. 1 liter. Jadi 1 liter ni kita tengok kat label lah berapa banyak dia nak pakai. Jadi darab je. Ni bukan senang ni, kita nak dapat daripada otai cara punya semai ni. Pakar terung. Okey, untuk rendaman tray ni tak kisahlah tray tu tray baru ke ataupun tray lama ke, seeloknya kita buat rawatan dululah. Kalau bagi saya SOP untuk anak tray ni, anak tray pula dah, untuk tray semaian ni kita tak ada kompromi ya. Baru ni. Sebab bagi saya anak pokok yang sihat adalah untuk hasil yang lebih baik nanti. Jadi kalau kita tak jaga betul-betul, bagi saya memang pokok nanti boleh terjejas lah. Dan membuang masa. Tengok otai kata membuang masa. Ni nak berapa tray bang? Ni 16 tray ya. Pokok dia 1080 Tapi kita semai untuk 16 tray lah, lebih kurang dalam 1600 pokok. Sebab kita nanti senang nak pilih pokok yang betul-betul sihat.
yang bakal untuk pergi ke barisan hadapan. Senang cerita, kalau pokok yang bagus, hasilnya bagus. Salah. Ni tak baik, dapat baik. Okey, kita isi air ni sampai agak-agak penuh tray lah. Lebih kurang dalam 1 liter ni. 1 liter. Sebab kita suka baja tadi, suka racun tadi, untuk lebih kurang dalam 100 liter. Holland punya. Hollandnya. Sebab je bang. Untuk 16 tray. Dekutnya. Habis? Dah tahu cara. Apa nak banyak? Ngarut je, tekan-tekan. Habis dekat sebek setengah. Ni kita gemburkan dah. Molek. Alamak, tak kesorangan lah bang. Itulah. Itulah. Kita pakai. Tak nampak lah corang putih. Rahsia. Potongan ada satu tu. Tak tahu. Aduh. Kasar lah tangan ni. Itulah. Bukan, dia masih telah kuku. Jadi kita buat benda ni untuk nak kita gemburkan lah. Nanti bila masuk dalam tray dia tak ada biji-biji. Senang je kita nak rata kan. Biji dia tak cantik. Biji apa ni? Dia macam apa? Itulah, sangkut. Tabu-tabu gitu ya, macam kau cakap lah. Saya buat cara-cara orang tak ada duit lah. Ini sudah bertekan-tekan je. Kalau iya ni. Kalau ada duit dia sudah tekan-tekan. Boleh je. Boleh je, tak ada masalah. Ada benda ni je. Kadang-kadang kalau dia terlalu padat pun anak benih payah nak naik. Lagi apa? Bila aku tengok, kalau 21 hari, kalau dalam keadaan gembur tu kan, memang kita tarik dia macam nak terucut tau. Tapi kalau 28 hari, dia dah gigit dah. Dia dah gigit dah. Jadi ni nak kemana 28 hari je? 28 hari lah. Yang sudah 21 hari tu macam menakutkan lah, dia nak cabut. Boleh. Kamu tahu kenapa rasa panas ni? Tahu. Sebab ada mikro dalam ni. Yang ketul ni yang tak nak. Sebab ni masih lagi dalam proses. Ni ada mikro kan? Prototype. Tapi kalau kita tahu PBQ habis dah mati mati lah. Kalau tak sembuh tak apa kot. Sembuh lah, sebab kita kalau boleh kita buang dulu mana bakteri jahat apa semua mati. Kalau nak pakai gerabak ni mahal lah, 400. Okey, ni kita tengok. Dia pakai tanah semai. Yang betul-betul kita pakai tanah semai lah, bukan tak boleh pakai kokopit ataupun yang lain. Tapi masalahnya kadar pegang air dia tu tak cantik. Kalau pakai sekam ke, pakai kokopit ke, bukan tak boleh. Boleh, tapi kalau rajin nak selalu siram, boleh lah pakai yang tu.
Okey, kita ratakan je tanah ni, tanah semayan yang ada dalam tray ni dah. Kita ratakan. Kita ratakan tu tak perlu kita nak tekan terlalu padat sangat, sekadar rata je. Okey, kalau kita tengok dia punya kadar kepadatan dia tu masih banyak boleh tekan lagi. Jadi kita sekadar kalau nak rata tu pun tak perlu padat sangat lah, orang kata sikit-sikit je. Tapi kalau ada duit lebih nak tekan padat tu, tu terpulang lah. Kita tak larang, lain orang lain cara, tapi macam kita orang buat ni, almaklum lah petani tak apa nak ada duit sangat. Geran tak cukup. Geran tak ada, batuan tak ada kan. Jadi kita buat cara-cara macam ni je lah. Nanti nak topak lagi tanah. Biasa je. Tak perlu nak padat. Padat teruk sangat. Okey, kita untuk kali kedua lah. Kita tunjuk lagi untuk kali kedua. Kita ratakan. Biasa untuk pig moss 70 liter punya saiz biasa dapat dalam 16 tray lah. 16 tray. Kalau kita dah padat boleh dapat 16 tray. Biasa kalau macam saya buat boleh dapat 20. Lebih kurang dalam 20 lah, 18 ataupun 20. Lebih kurang je. Sebab kadang-kadang kita tak tentu apa orang tekan tu berapa padat kan, tapi dia punya panduan dia satu polybag, satu bungkus untuk ni, satu bungkus ni tanah semayan ni 70 liter boleh dapat dalam 15 hingga 20 tray. Okey, terbaik. Tidak. Kita tekak lah. Kita letak susun macam itu pun tak apa, tak ada masalah. Teri semayan ni kalau kita rendam dengan racun kimia ataupun racun kulat, kita rendam dalam 2 jam lah. 2 jam. Lepas tu baru kita isi tanah lah. Kalau dapat nak buat lama lebih baik, tak ada masalah. Dia paling minima untuk tray ni rendam setidak-tidaknya 15 minit. 15 minit. Lagi lama lagi baik. Okey, tips untuk yang rendam ni, rendam tray ni kalau boleh, kalau dah rendam tray dengan racun kulat tu, air dia tu tak perlulah korang buang. Nanti kita nak sembuh lagi dekat tray yang kita letak pig moss tu. Jadi tak perlu buang. Abang semai nak buat apa? Semai pukul apa? 9. Ada tips ke? Semai malam ni? Dah jampi ke? Mana tahu kan ada jampi tak ada lah. Ikut je orang malam-malam. Okay. Mana tahu kan dia nak tambah-tambah ke? Tak ada. Petang puasa tu dah confirm lah. Tapi kalau nak semai malam ni, salah satu tips yang perlu ada untuk semai malam adalah kopi.
Kopi. Kopi kan sebab kita nak mengadap lama ni. Nak semai ni 1600 biji tu kalau buat seorang-seorang. Subuh. Kan. Jadi boleh sampai ke subuh dia buat tu. Jadi kalau ada lebih cantik untuk mendapat pokok yang naik lebih baik, kopi ataupun ada nasi goreng ke apa ke, tu lebih baik. InsyaAllah pokok naik lebih cantik lah orang kata sekata kan. Sebab yang menyemainya pun hati tenang, senang kan. Boleh gitu bang? Boleh. Boleh. Aduh. Nampak. Kalau saya buat ni, saya akan tolak macam ni je. Jadi tak dia banyak ruang lagi ni. Sikit lah. Dah ni. Dah. Oh. Itu je. Nanti kalau ada yang terlompong lebih sikit tu baru kita ubah kemudian kan. Biasa yang lompong tu bagian bucu-bucu je. Ini. Ini pun teri belajar dengan kau tu. Tidak bersepah atas lantai. Okey, rata macam ni je. Macam ni je. Oh, je tu je. Oh. Padat dia. Oh. Sikit je. Ini tadi. Tolak je. Macam tu je. Tekan pun ada macam Sayang-sayang. sayang je nak tekan, tak perlu orang kata nak sangat. Oh, dah dapat 20 ni. Jadi bila kita tak terlalu padat, nanti benih tu kepala dia bila bercambah tu dia cepat. Senang. Cepat naik. Oh, macam ni je dah. Dah. Jadi kita kalau untuk ni lah. Ni padat macam ni, kasih sikit je. Dah. Tak perlu dalam-dalam je. Kejap mana? Kejap mana? Tak syok pula. Kejap pun tak boleh abang. Senang sangat ke? Senang sangat. Jadinya macam mana? Petani nak kena buat teruk-teruk kerja ni? Jangan. Kalau jimat-jimat, malulah kita ni tak ada geran. Kalau ada geran lain. Apa itulah. Kita buat kerja senang je. Jangan teruk-teruk. Kawan-kawan. Oh, ni kiri kanan. Tolak je, tak perlu. Tolak je. Sebab tak tahulah, saya pengalaman saya buat semai ni lebih daripada 13 tahun. Kalau ada yang lebih 30 tahun, saya tak boleh nak kata apa lah. Sebab cara lain orang, lain cara. Tapi kalau andai kata dia buat tu menjadi, kita tak kata dia punya SOP tu salah. Dia punya ending dia, adakah kos dia tu berbaloi ataupun tidak. Sebab bagi saya tu tak ada masalah. Ni cuma perkongsian daripada saya lah. Ingat semai ke? Ya. Pokok baru cantas je dah semai lah. Laju buat kerja. Kenapa dia cantas bang? Dah tak relevan. Tak relevan. Ada hasil? Ada tapi tak cantik. Diteruskan tak berbaloi. Kalau mengikut kajian ilmu falak lah. Ya. Kalau bomoh? Kalau bomoh dia suruh lagi. Jalan lagi. Tapi bila kita ikut kiraan ilmu falak ni, jadi dia kata bila tolak air, tolak api, tak berbaloi dah. Nak racun lagi. Ini kira ikut kajian bintang-bintang ni. Ni apa? Tanah apa? Tanah semai. Beli pakai bungkus-bungkus?
Satu guni. Satu guni baru RM36. Zaman dulu menyemai ni mau 1 guni setengah. 50 kilo tu. 70 liter, 80 liter. Sekarang dah ada cara baru. 1 guni pun cukup. Ini yang macam ni tadi macam kelambu kan tu? Nak pakai lembu. Benihnya dah ada. Benih dah tahun lepas kita dah standby. Oh tak apa lama-lamanya tu. Apa? Dia seal. Dia tak basi. Tunggu kau lagi laju ya. Aku lambat sikit. Dah. Dia salah satu lagi kesilapan petani yang tak boleh nak bertahan lama dalam pertanian sebab dia buat kerja dia sendiri, dia tak kira upah. Dia tak kira. Ya. Tu paling silap tu. Kita buat ni kira ni. Macam abang buat ni. Okey, dia Main kira. beranggapan dia upah orang. Upah orang. Jadi kita tahu kita nak jual satu tray ni berapa walaupun kita buat sendiri. Jadi bila ending dia nanti masa nak jual hasil macam contoh terung tu sekilo nak jual berapa, baru kita tahu. Kalau contoh kita dah buat kos dia jatuh RM1.60. Makna kita tak boleh jual terung tu bawah daripada RM1.60 sebab tu dah termasuk dengan upah kita. Yang kita buat ni kena bayar. Ni nanti kalau tak kira, contohlah kita buat upah kita tak masuk, katalah RM1. Kita jual harga dengan RM1, mula rasa tak berbaloi lah aku buat. Ya betul ya. Rasa dah lah penat, berbaloi. Sebab silap dia tak masuk upah dia tu. Betul juga. Dia rasa penat. Aku buat teruk-teruk dapat minyak ni je. Silap Betul dah. Gaji sendiri kena kira. Tapi kalau untuk tanah semai ni dia orang bawa pergi makmal Dikaji ni ya. Dikaji nak jaga untuk benih tu naik cantik Ni kalau ikut-ikut rumpun tak naik ni ya. Naik juga. Lagi seronok benda banyak zat dia ni. Banyak hasiat. Milo semua ada kopi. Ya. Macam-macam nutrien ada lalu. Semai ni berapa banyak? 16 tray. Berapa ratus tu? 1,000? 1,600. 1,600. Ni 1,000 lebih. Ada reserve lah? Ada dia kena buat reserve. Memang kena buat reserve kan sebab pokok yang kita buat tu mesti ada yang terencat biasanya. Lepas tu nyemainya bukan yang macam timun 5 hari dah boleh. Ini sebulan. Baru nampak? Baru nampak dia. Oh lama. Tu tak sampai banyak. Sambung malam ni bang. Agak kau apa? 9. 9. Baik siap. Okey. Okey, kita guna semula air racun yang kita rendam teri tu tadi kan. Kita guna semula untuk spray dekat pit moss tu nanti. Jangan membazir guys. Abang ada nak tambah apa-apa? Tak ada. Boleh. Ini tak ada geran. Tak ada geran. Kalau tak ada geran macam ni lah. Lagi boleh guna. Alah, jangan membazir lah orang kata ya. Baik. Okey, kita akan tanam jenis berat 323 daripada lekat punya. Ini kita akan buat tutorial tu lah untuk cara menyemai dia. Okey, yang pertama kita cuma susun dulu, kita letak satu-satu. Ikutlah, kalau nak buat 2 biji buat 2 biji lah, kalau nak buat satu buat satu. Tapi yang ini
kita prefer buat kepada sebiji saja. Contoh yang sini sama juga. Yang ni kita belum tutup lagi benihnya. Kita isi dulu supaya kita tak tercicir ada benih yang tak tertinggal tu nanti. Okey bang, untuk benih ni abang rendam berapa lama benih ni? Malam. Satu malam je Lebih kurang berapa jam tu? Malam 10 jam juga lah. 10 jam Tengok ni tak tertinggal. Okey. Jadi ini benih yang rupa yang dah direndam selama 10 jam ataupun satu malam. Okey, untuk peringkat seterusnya kejap. Okey, untuk peringkat seterusnya kita akan tekan biji benih tu sehingga tenggelam lah. Tapi tekan dia tu tak adalah dalam sangat, lebih kurang dalam 0.5 mm ataupun setengah cm lah. Kita kalau boleh jangan tekan dalam sangat lah supaya benih tu nanti senang bercambah dan keluar daripada apa ni, daripada pimos ni. Okey, lepas kita ambil tu kita tekan lah, sekadar tutup saja. Okey, untuk peringkat seterusnya kita akan basahkan lah pimos tu dengan air lebihan racun tu tadi kan, supaya dia dalam keadaan lembap je lah. Jadi kalau ada nampak benih yang timbul tu, kita tutup balik lah. Okey, kalau kita tengok lepas sembuh tu tak ada nampak yang timbul lah. Nampak okey je. Jadinya seterusnya kita akan masukkan dalam beg hitam. Ini kita pakai plastik beg sampah aja. Kalau ada yang nak pakai plastik yang mahal lagi boleh, tak ada masalah. Kalau boleh ambil plastik yang warna hitam lah, supaya cahaya matahari tak tembus. Lepas tu kita akan ikat dia dengan kuat lah, kedap udara supaya dia boleh meluap dalam tu. Tujuan proses ni dibuat untuk memanaskan biji benih, supaya biji benih lebih mudah aktif. Ni ada udara bang Okey. Nah ini Kita gulung tadi. kita nampak kan, kesalahan setengah orang kadang-kadang dia buat biji benih itu yang disemai dengan plastik, dia tutup dengan plastik hitam, dia rapat dengan permukaan tray.
Jadi apabila benih tu tumbuh, terkena plastik tu jadi nampak biasa orang kalau ni dia tumbang pokok dia tu. Jadi kita nak elakkan benda tu lah. Jadi kita buat dia mengelembung sikit supaya pokok boleh naik tegak nanti. Okey, benda yang lagi satu yang perlu kita beri perhatian cuma bab dia memanas sajalah. Bila dia meluap tu kan, duduk dalam ni selepas kita spray tu dia meluap. Jadi benda ni yang kita nak kena pastikan dia berfungsi dengan baik lah. Kalau boleh jangan ada ruang-ruang udara yang bocor lah, yang bocor yang menyebabkan proses untuk anak benih ni terbantut. Okey, benda yang lagi satu yang perlu kita beri perhatian cuma bab dia memanas sajalah. Bila dia meluap tu kan, duduk dalam ni selepas kita spray tu dia meluap. Jadi benda ni yang kita nak kena pastikan dia berfungsi dengan baik lah. Kalau boleh jangan ada ruang-ruang udara yang bocor lah, yang bocor yang menyebabkan proses untuk anak benih ni terbantut. Okey, sekarang dah siap kita nak semai untuk 16 tray. 16 tray Kalau ikut target kita untuk polybag kita tanam cuma 1080 pokok je, tapi kita semai lebih lah, takut ada yang tak hidup ataupun sebagainya lah. Jadi kalau ada pokok terencat ke apa benih tu, kita boleh ganti, ada spare orang panggil. Mana ada pokok ganti lah. Jadi macam ni je lah. Jadi kita akan tunggu lebih kurang dalam 5 hari lah. Kita akan buka plastik ni. Ataupun mungkin kadang-kadang dia awal. Jadi mungkin dalam 2 hari, 3 hari atau 4 hari kita akan tengok lah. Sikit-sikit. Orang panggil selak kain kan. Jadi kalau ada benih yang dah naik, jadi kita akan buka semua plastik ni. Jadi itulah saja proses saja. Bang, ada nak tambah lagi ke bang? Tak ada lah. Kita tunggulah 5 hari ke 4 hari ke 3 hari. 3 hari boleh lah kita selak. Indai lah dulu. Kalau tak tumbuh boleh. Tapi biasa yang dah sudah 5 hari lah. 5 hari dah boleh buka. Ikut pengalaman abang 5 hari dia dah tumbuh lah. Jadi itulah macam suplemen, tak ada apa pakai apa Tak ada apa lah. 5 hari tu nanti standby stay. Okey. Jadi itu jelah perkongsian ringkas tentang cara nak semai pokok terung ni. Tak ada apa sangat pun, tapi itulah kaedah cara yang selalu Abang Hussein ni buat. Jadi kalau untuk cara saya nanti, insyaAllah saya akan buat part yang lain pula. Ini yang untuk part yang pertama lah. Jadi ada 3, sebenarnya ada 3 cara untuk menyemai ni. Tapi kita ambil ini part yang satu lah, biasa untuk orang biasa pakai lah. Yang kedua, yang ketiga nanti insyaAllah kalau ada masa saya buat. Jadi itu je lah perkongsian saya kali ni. Apa-apa jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.